terjemahan serta sedikit huraian. Artinya, bermula kerana engkau ini ditujukan kepada murid-muridnya. Lalu ditafsirkan hai murid. Bermula kerana engkau hai murid, kerana akan sunyi daripada berusaha segala asbab yang bahasa zahir, serta menetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan engkau itu hai murid. Allah menetapkan engkau pada tempat segala asbab. Engkau mau kepada sunyi daripada asbab, sedangkan Allah menetapkan akan engkau itu pada tempat asbab. Mau engkau itu kerana engkau itu, itulah, kalau mengaji ibarat dia panggil khabar. Itulah, yakni kerana engkau akan yang tersebut itu, kerana engkau akan sunyi dari usaha tu, itulah dikatakan daripada syahwah. Apa syahwah? Keinginan. Itu daripada keinginan nafsu. Nah, keinginan yang sembunyi, tersembunyi. Apa huraian? Kita nanti tengok dalam syarahan di bawah sebagai laluan. Satu. Yang kedua, dan bermula kehendak, wa iradatukal asbab, dan bermula kehendak dan mahu engkau akan berusaha. Ini sebalik. Tadi engkau mahu akan sunyi daripada usaha, serta Allah menetapkan engkau pada tempat asbab. Itu daripada syahwah, keinginan yang sembunyi. Sebaliknya, dan bermula kehendak dan mahu engkau akan berusaha segala asbab, serta menetap oleh Allah akan engkau pada tempat sunyi daripada berusaha. Mahu engkau itulah terturun engkau daripada himmah yang tinggi, terturun kepada martabat yang rendahnya. Wallahu a'lam. Itu lalu matan. Nah, ini dalam ilmu ini dia bicarakan adab batin. Sebab tu kita mau kepada orang yang menuntut ilmu ni orang yang kata dewasa, orang yang tu dia. Nah, dengan kanak-kanak ni tak sesuai lagi dengannya apa dia. Sebab tu dimintakan ke depan. Nah, ini masalahnya sebagai tuju kepada murid. Yang dimaksudkan murid di sini, kalau kita guna dari segi bahasa ataupun istilah kita, bila sebut murid, kalau orang petani dia gunakan anak murid. Anak murid, yang ni kita gunakan kepada penuntut ilmu. Kalau sini kat santri-santri lah. Nah, talibul ilm juga panggil murid, orang yang mau kepada ilmu. Tetapi murad di sini, nah, bila menanya dalam ilmu ni, bila sebut murid, mana orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Bertujuannya ialah mencapaikan akan nikmat syurga di akhirat, dan tujuan lagi supaya selamat daripada azab neraka. Maka istilah panggil murid. Nah, jadi apa dia balik pihak
Syekh Musannif iaitu Syekh Ibnu Atha, dia memberi tunjuk ajar kepada muridnya tersebut, mana sekiranya, kerana kadang-kadang kita bila duduk dalam satu ibadat, mari satu dia panggil keinginan kita tu mau sunyi daripada asbab, sedangkan kita belum sampai ke makam itu. Nah, ni mari di hati nak sunyi daripada berusaha. Itu dipanggil kata itu daripada syahwah. Syahwah, keinginan nafsu tu. Kerana nafsu kita yang belum bersih, mau nak diam saja. Mana kita? Nah, mesti kita kena berusaha. Kita duduk dalam makam usaha, mesti berusaha. Baik dari segi ilmu, dari segi usaha kehidupan, mesti kita duduk dalam usaha. Jadi kita mau nak diam diri, nak sunyi daripada usaha, itu setengah pada keinginan nafsu panggil. Nah, sebaliknya, kalau seseorang itu sudah sampai kepada tahap iaitu pada makam tajrid, sunyi daripada usaha, kemudian ia mau kepada berusaha, ini dia panggil daripada terturun martabat dari yang tinggi kepada yang rendah. Kan sebenar-benar kalau ditanya, kita sukakah pada martabat yang rendah? Tentu semua sekalinya mau kepada yang tinggi. Itulah yang menjadikan rebutan, yang menjadikan apa dia terpanggil apa? Berebut tu sini panggil apa? Berlomba-lomba. Boleh. Berlomba di sana pun guna juga. Kita berlomba-lomba pada mencapaikan pangkat yang tinggi. Berlomba-lomba pada mencapaikan jawatan. Dah ada jawatan, lagi mau pada yang tinggi. Tiba-tiba orang yang telah dilatih oleh Allah pada makam tajrid, sunyi daripada tempat berusaha, tiba-tiba kita mau kepada usaha, itu dipanggil terturun daripada martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Itu dinasihatkan kepada murid-murid dia. Nah, kemudian kita mai tengok dalam sedikit syarahan. Telah berkata Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, tak kala adalah intiqal. Apa intiqal? Yakni berpindah daripada amalan zahir, seperti kita salat, membanyakkan salat sunat, dan juganya berzikir, dan apa lagi segala amal-amalan sunat. Berpindah daripada amalan zahir kepada amalan batin, itu tak dapat tiada, tak dapat tidak. Faham tak dapat tidak? Nah, tak dapat tidak. Tak dapat tidak daripada bahawa zahir dan nyata oleh bekasnya atas segala anggota. Bila berpindah daripada amalan zahir kepada amalan batin, itu tak dapat tidak daripada bahawa zahir dan nyata oleh bekasnya. Nah, nyata atas segala anggota. Sebagaimana seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Al-ayah dalam surah An-Naml ayat 34, artinya bahawasa muluk, raja-raja, jamak pada malik, bahawasa raja-raja itu idza dakhalu qaryatan, apabila masuk mereka itu akan suatu desa, panggil desa, kampung-kampung. Apabila masuk mereka itu akan suatu desa, masuk di sini dia masuk dalam bentuk serang, panggil serang tak?
Bila dia menyerang satu-satu desa, menyerang satu-satu negeri, menjajah satu-satu negara kan. Apa dia? Nascaya merusak mereka itu akan apa? Akan suatu desa itu. Tengok negeri yang kena diserang, negeri yang dijajah, tak dia mengubahkan. Itu tabiat raja-raja. Pada asalnya ini ayat Allah menghikayatkan, menceritakan perkataan Raja Bilqis Yaman, raja perempuan. Dia merintah Yaman, tapi dia ialah agamanya sembah matahari. Musyrikin. Apabila surat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dibawa oleh seekor burung, kalau petani panggil burung belatuk. Sini panggil burung apa? Burung gagak. Panggil gagak sini. Ya ada macam merah-merah tak? Gagak lah, hitam. Panggil belatuk. Sama. Hud-hud. Hud-hud. Lagu Quran sebut burung hud-hud. Orang petani panggil burung belatuk. Ada juga guna nyampun ngapa pelatuk. Sebenarnya banyak ke burung pelatuk. Sini belatuk juga. Dia faham tak apalah. Gambarlah rupanya kan. Burung belatuk dia terbang macam ni. Tu. Kadang-kadang di atas kepala dia tu macam kopiah lah. Merah-merah. Burung belatuk. Yang dibawa sampai ke surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Raja Bilqis di Yaman. Tu asal ayat ni mengenai hikayat itu. Tetapi ini ambil dengan jalan isyarat. Ini nak bercakap dari segi asal dulu. Asal ayat ini merupakan hikayat dan kisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila surat Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu bismillahirrahmanirrahim. Ijma' sekalian ahli al-qurra bahawa itu ialah daripada satu ayat Al-Quran. Siapa ingkarkan dengan bahawa itu bukan ayat, kufur. Sebab itu ijma'. Lain dengan masalah bismillahirrahmanirrahim yang berada di awal tiap-tiap surah. Itu khilaf. Jadi siapa ingkar tidak dikufurkan. Tidak dihukumkan dengan kufur kerana khilaf di kalangan ulama. Bismillahirrahmanirrahim di awal tiap-tiap surah. Yang semua 113 surah yang dituliskan bismillah kan. Kecualinya satu surah Bara'ah ataupun surah Taubah itu tidak tuliskan bismillah hingga akhir. Maka bismillah tu di kalangan ulama berkhilaf, adakah ia satu ayat daripada tiap-tiap surah ataupun bukan. Jadi boleh kerana khilaf ulama tu menjadikan rahmat. Ini kedudukan ulama rahimahumullah ta'ala. Bila mereka tak ada berselisih, khilaf cara istinbat, maka kita orang yang muqallidin ni rahmat. Paling tidak kita boleh tahu bahawa tak jadi kufur, ingkar tak jadi kufur bila ikhtilaf. Tapi bismillah yang ada dalam surah An-Naml tadi, yang Allah Taala cerita surat Nabi Sulaiman yang hantar kepada Raja Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillah itu ijma' sekalian ulama kata itu adalah satu ayat daripada ayat Quran. Bila kita tahu begitu, sengaja ingkar, kufur. Bukan nanti semua satu ayat, bahkan setengah ataupun sehuruf pada bismillah dalam surah tu bukan daripada ayat, itu pun kufur dah.
Tu kedudukan martabat ulama rahimahumullah. Sebab itu jangan kita merendah-rendahkan mereka. Jangan kita menjadikan kita sama dengan ulama. Jangan. Nah, ini kedudukan ulama. Sebab daripada dia khilaf lah menjadikan kelonggaran hukum. Nah, supaya sembahyang 5 waktu. Ijma' tak ada satu pun ulama mujtahidin secara seluruh mengatakan tidak wajib, tidak ada. Sebab tu siapa ingkar kufur. Ada pun selain daripada 5 solat itu, ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah. Oleh itu kita ingkar sembahyang witir bukan wajib, hanya sunnah, tak ada apa, kerana ulama khilaf. Dalam mazhab kita Syafi'i pun selain pada 5 semua tu sunnah. Kalau wajib pun aridi dengan sebab nazar dan sebagainya. Kan? Baik, kita kembali pada sini. Apabila surat daripada Sulaiman hantarkan kepada Raja Bilqis di Yaman, Sabak, apabila dibaca oleh raja itu, maka dia tahulah bahawa Sulaiman ni terkenal masyhur, ia adalah raja. Kemudian dia nak tahu pula Sulaiman ni selain pada raja, adakah raja lagi nabi rasul ke semata-mata raja? Oi. Gangguan banyak. Maka pihak raja ini ingin mengetahui bahawa Sulaiman itu raja semata-matakah ataupun raja lagi nabi rasul. Kalau sekira didapati Sulaiman ni nabi lagi rasul, maka dia tak sanggup melawan dia. Kerana ada kelebihan dan kebesaran luar biasa. Dia tahu bahasa nabi dan rasul tu. Tetapi kalaulah Sulaiman itu raja semata-mata, bukan nabi Allah, bukan rasul, dia sanggup melawan ni. Ni bijaksana seorang pemimpin walaupun ia perempuan. Raja Bilqis. Baik. Lalu itulah bila dia tengok surat Sulaiman, lalu pula dia tengok ia membawakan surat tu. Ia membawakan surat bukan manusia biasa. Ia membawa surat ialah burung. Ini satu keajiban ni. Arti bukan biasa Sulaiman. Sebab ia membawa surat tu burung. Mana boleh hantar surat ke burung? Nah, maknanya Sulaiman ni bukan biasa. Kerana yang membawa surat adalah burung. Bila bawa surat itu pergi hantar ke di atas riba bagi Raja Bilqis, bukan saja dia hantar tinggal, jadi ngah pula. Sebab Sulaiman beri pesanan kepadanya, setelah letakkan surat di situ, kamu perhati dengar apa yang ia bincang. Dia dengar perbincangan tu. Setelah itu dia dapat bawa pula laporkan berita kepada Sulaiman. Jadi bila Bilqis tengok pada yang membawa surat adalah burung, lagi pula buat perhatian, masuk pula cara dia kenal raja, main letak surat bukan letak ikut rasanya. Tak. Ini menunjukkan luar biasa. Lalu tu untuk mengetahui secara yakin Sulaiman ini raja, memang raja. Adakah raja lagi nabi rasul ke semata-mata raja? Kemudian dia beri ucapan. Bila dia buka surat, dia tengok, lalulah dia seru kepada hulu balang dia, menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia. Maka dia beri ucapan. Ini di antara ucapan dia, ya Allah Ta'ala hikayat. Dia kata innal muluka. Ini maksud sini lah, bahawa raja-raja itu, tabiat raja-raja itu, apabila masuk mereka itu akan suatu desa, masuk dalam bentuk jajah, masuk dalam bentuk serang. Sini panggil serang tak? Panggil? Dalam bentuk serang. Bila dia serang satu desa, satu negeri, satu negara, jatuh ke bawahnya, apa dia buat? Afsaduha. Nascaya merusak mereka itu akan suatu desa. Itu tak? Dia bakar rumah-rumah. Merubuhkan. Macam ikut dia buat apa dia menguasai. Ini tabiat raja-raja.
Dia merubuhkan, dia merosakkan macam-macam. Sambungan lagi pula waja'alu a'izzata ahliha azillah. Bukan sekadar merosakkan kampung-kampung itu, menjadikan yang mulia-mulia, pembesar-pembesar kampung itu menjadi hina. Kalau tidak pun dibunuh, kalau tak dibunuh pun dipenjarakan, kalau tidak pun dibuat menyakiti, bagai-bagai buat dah. Ini tabiat raja katanya. Oleh ia demikian, kita ambil tahu bahawa Sulaiman ni raja semata-mata ke Nabi dan Rasul. Kalau raja, ini tabiatnya. Kita tak benar untuk dia menyerang kita, kita mesti lawan. Sebab tabiat raja dia menjajah, ini dia perbuatan dia. Ini katanya Bilqis kepada pembesar-pembesar dia. Maka balik pihak pembesar dia serah je. Kami sebagai yang patuh saja kepada Tuan. Kalau Tuan perintah lawan, kami lawan. Maknanya kami bersedia untuknya. Baik, tempat nak ambil di sini macam mana? Ini ngajalah tafsir zahiri. Tafsir mengikut bagaimana sabab dan kisah ayat ini. Tetapi ambil ngajalah isyarat, yang panggil tafsir isyari. Nak ambil jalan tafsir isyari. Demikianlah kita, semua jasad kita yang ada di dalamnya roh, semua sekali kepunyaan siapa? Allah. Kan? Kepunyaan Allah. Semua dalam rentahan Allah. Maka Allah juga salah satu namanya Al-Malik, tak kan? Allahul ladzi, apa nama, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam ilah. Jadi di antara satu nama Allah Taala Al-Malik, kan? Sebab tu kita letakkan nama kita Abdul Malik. Kalau diartikan Malik apa? Iaitu yang merintah. Yang merintah, raja agung, kata gila. Tu Al-Malik. Dan satu qiraah Maliki Yaumiddin. Kita Maliki Yaumiddin, ala kulli hal Allah ialah raja yang memiliki, raja yang memerintah semua alam, semua hamba, semua alam akhirat dunia dalam rentahan dia. Baik, apabila dalam rentahan dia, setara kata Malik dunia, bila dia menguasai satu-satu desa, dia mengubahkan, dia merosakkan. Demikian Allah yang maha kuasa. Dia nak balik hati sesiapa, ya? Dia nak mengubahkan sesiapa daripada ke arah satu asbab kepada tajrid, daripada tajrid kepada asbab, semua tu dalam rentahan dia. Itu bab tu dia kata di sini, apabila seorang itu berpindah daripada amalan zahir, seperti kita amalan zahir ni, mana zahir yang dapat dengan panca andera. Faham panca andera? Panca andera pelihat. Kita dapat lihat macam ni kan, segala warna-warni gerak-geri kita dapat dengan panca andera melihat. Dan kita dapat panca andera pendengar, macam suara yang saya ucap ni kan, kita dengar dengan panca andera tu. Maka kita zikir, sakut paut dengan lisan, lidah, masalah amal zahir. Kita solat, masalah amalan zahir. Keluar zakat, masalah amalan yang zahir. Apabila pindah daripada amalan zahir kepada amalan batin, mana? Zikir zahir tidak ada. Tetapi yang ada dalam. Bila pindah situ, katanya nyata oleh bekahnya atas segala anggota. Sebab kerana tadi, dan bermula zahir bekah itu ialah tajrid. Dia mari di hati. Apabila kita pindah daripada amalan zahir kepada amalan batin, ini mari tajrid. Nampaknya sunyi daripada amalan zahir. Sebab itu orang-orang arif, dia sebenarnya orang arif, dari segi amalan zahir dia tu kurang nampaknya, tapi dia kuat dalam. Tengok zahir nampak tak banyak amalan.
sekaligus tidur je. Tidur je. Kita ingat kau tidur dia tu lena. Tapi nampak tidur pejam mata. Bangun-bangun solat. Sekaligus kita tengok Zuhir menyalahi syariat. Bagaimana kamu solat sedangkan kamu tak ambil wudu? Dia kata dia tidur mata saja, hati dia tidak tidur. Maka tak ada batal apalah wudu dia ni. Ni kita tengok tak mengertilah caranya pada menyalahi Zuhir. Sekaligus menyalahi Zuhir. Itu orang siapa mentabat tu. Adapun yang musannaf kita dah nasihat ni kepada orang yang belum sampai ke situ, sebab tu panggil murid. Hai murid, jangan kamu cintakan tajrid sedangkan kamu itu dalam masa berusaha. Usahakanlah. Sampai tak sampai ke situ terserah jelah kepada Allah. Artinya kalau kamu masih dalam maka asbab, dalam usaha, tiba-tiba kamu cinta kepada tajrid, ini apa nafsu kamu. Seperti panggil daripada syahwat. Nafsu kamu katanya. Itulah makna kata Zuhir bekah, dan bermula Zuhir bekah itu ialah tajrid. Una balik tak kala adalah intiqal daripada amalan Zuhir kepada amalan batin, itu tak dapat tidak daripada Zuhir oleh bekah. Bekahnya ialah tajrid. Lalu isyaratlah ia, tu panggil jawab tak kala dari segi ibarat. Lalu isyaratlah ia, yakni musannaf Syekh Ahmad Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu, isyarat kepadanya, yakni kepada tajrid itu dengan katanya iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi fil asbab ila akhirih. Tu dia isyarat situ tu. Berkata ia rahimahullah ta'ala, ia ni kembali kepada Ibnu Ajibah lagi. Bermula makna tajrid pada lughah. Setiap ilmu dia ada bercara kedua mengenai dengan bahasa. Sini panggil bahasa. Dekat dengan luar siap bahasa. Luar siap panggil bahasa. Sini kata bahasa, dekat lah. Cuma di sana dia guna bahasa, dia guna begitu. Bahasa Siam tu. Bahasa Siam bahasa. Sini kata bahasa, hampir. Tapi lughah petani bahasa. Pendek kata lahjah petani, huruf yang sama banyak ke dia guna dengan bentuk tafkhim dia panggil. Kalau sin, sa, sini kan kita sa. Tu. Asa, Maha Esa. Sini guna nak 1, 2, 3. Sini kita sana 2, 3, 5. Kita sana sini 2, 3, 5. Itu tak? Betul lah tu. Baik, itu saja, cuma kita fahamkan kaedah gitu saja. Kalau kita guna, muka kita tu guna seperti biasa. Sini biasa. Ya. Itu bermula makna tajrid pada lughah. Lughah arti bahasa. Dari segi bahasa, iaitu makna at-takshid wal izalah. Jarrada yujarridu tajrid, dia tafsir dengan mana tajrid arti takshid wal izalah. Itu Arab ke Arab. Terjemah artinya apa makna takshid? Arti mengkupas. Tu sengaja diberbariskan pas, takut nak baca pis ke pus ke. Mengkupas. Faham tak kumpas? Tak faham lagi? Buanglah. Kupas. Ya itu dah pada lughahnya. At-tajrid satunya diartikan dengan mengkupas dan menghilang. Atas muradif. Tengok lagi lughah dulu. Ataupun mencabutkan. Kembali pada menghilang juga. Itu makna asal pada lughah. Dikatakan pada lughah jarratus thawba. Dalam lughah kita mengaji kamus lah ni. Jarratus thawba artinya telah
cabut aku akan pakaian. Sini panggil cabut tak? Pakaian ni. Baju yang ditubuh apabila kita ni panggil lepas ataupun buka, apa tu panggil kupas. Lepas. Kita sana panggil cabut. Cabut baju. Dan satu lagi guna pecat. Macam kata pecat jawatan. Pecat baju. Ada guna cabut baju. Tu bahasa. Lalu itu terjemah tu petani atau mencabutkan. Pecat. Itu asal pada lugah. Tajrid. Lagi. Tajarrada fulanun. Artinya telah bertelanjang oleh sian. Sini cakap dah telanjang. Telanjang apabila kita pakai, kita buang semua pakaian dari tubuh, panggil bertelanjang. Selagi ada orang panggil juga berbogel. Sini panggil tak? Panggil juga. Bogil. Beza sikit. Ni bogel. Berbogel. Sini berbogil. Qila ngaqil. Guna yang panggil semam. Kata qil, begitu. Waqila. Kira ada tu. Kira qila dia panggil kasrah khalis, tidak ada campur. Kalau qila tu campur kasrah dengan dhammah. Ini sepatutlah berbogil. Kata sini berbogil. Bogil. Kadang-kadang kita cakap campur telanjang bogel. Telanjang bogel bermakna kata telanjang dengan tidak ada sedikit pun pakaian di atas badannya. Telanjang bogel. Kata ni panggil macam tu. Faham bahasa. Itu asal lugah. Itu panggil tajrid pada lugah. Kemudian satu lagi Arab kata jarratul jilda. Artinya inilah telah mengkupas aku akan kulit belulang. Mengkupas. Sini cakap kupas tak? Bila kita sembelih binatang, maka belulangnya dikupas. Tu kupas. Tapi orang petani jangan guna kupas. Ini bahasa persuratan dia guna mengkupas. Kalau orang petani dia panggil lapah. Ni tak faham tu. Kedah guna tak macam tu? Lapah. Ni ketika sembelih buang kulit belulang. Panggil lapah juga. Lapah. Tu kita hampir-hampir dengan petani. Hampir Kedah lapah. Kita petani pun lebih kurang lapah. Sini tak ada guna. Hanya mengkupas, faham. Mengkupas kulit belulang. Mengkupas belulang. Tu nak. Itu apa tu? Ini dari segi lughah. Tajrid arti mengkupaskan, arti mentelanjangkan, arti juga mensunyikan, mencabut, membuang, menghilang. Itu asal arti pada lughah. Jadi munasabah dengan percaraan ilmu ini, apabila sebut tajrid, apakah ada munasabah dengan lughah? Kita mengaji tajwid ikhfa asal pada lughah menyembunyikan. Akhfa yukhfi arti menyembunyikan. Sesuai dengan istilah bila kita mengaji dalam ilmu tajwid, setiap nun yang mati apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 15 dari huruf hejaan, itu dinamakan kepada istilahnya ikhfa. Maka munasabah dengan makna lughah menyembunyikan. Dalam kita membaca nun itu disembunyikan. Tu famanka. Cuba nun tu dibunyikan. Famanka itu tak disembunyikan. Munasabah dengan makna lughah ikhfa. Begitu juga idgham arti idkhal. Idgham pada lughah arti memasukkan. Sesuai dengan bila kita nun yang mati bertemu dengan ya umpamanya, lalu kita memasukkan nun dalam ya. Tidak kata faman ya kan? Faman ya tidak dibunyikan, dimasukkan. Tapi masuk sampai ada pula dengung. Gunnah. Panggil dengung tak gunnah? Dengung. Tu nak menyata apa di sini, nak banding apa ni?
nak banding kata setiap ilmu dia guna istilah-istilah, dia letakkan nama ini dia ada munasabah dengan asal pada lugah. Nah, baik. Kemudian tajrid yang kita bicara di sini munasabah dengan makna pada lugah itu menghilangkan, mensunyikan, mengkupaskan. Lalu munasabah dengan ni apa dia? Kita kembali kepada istilah. Dan ada pun tajrid pada sisi ahli tasawuf, ni pada istilah ya ni. Maka iaitulah 3 bahagian. Terbit 3 bahagian. Yang pertama dikatakan tajrid zahir sahaja. Faqat. Tajrid zahir saja. Yang kedua panggil tajrid batin saja. Tajrid zahir saja, yang tidak batin. Yang kedua tajrid batin saja, yang tidak zahir. Manakala yang ketiga tajrid kedua-duanya, yakni zahir dan batin, semua sekali. Dia terbahagi pada 3. Tiap-tiap satu dia ada huraian. Lalu maka, ni panggil maka, ni panggil huraian. Orang mengaji kata maka tafsil. Maka bermula tajrid zahir itu iaitulah tarkul asbabid dunyawiyyati wa kharqul awaidil jismaniyati. Artinya tinggalkan segala sebab duniawi. Umpama kata bekerja, tinggal. Kerja itu adalah, kerja itu sebab bagi dapatkan rezeki. Usaha itu sebab bagi dapat hasilan kan. Tiba-tiba makna tajrid zahir itu iaitu tinggalkan segala asbab duniawi dan mencarikan kharqu segala adat jismani. Adat jismani apa? Masalah kita nak dapat kenyang, kita melalui makan. Maka kita nak makan, bila tak nak makan, tak ada makanan mana boleh makan. Mesti dia kena ada makan akan makanan. Maka makanan kita nak dapat tu adakah dengan tersendiri? Melalui usaha. Tu sebab tu sahabat-sahabat dia kan. Bila kita ditimpa sakit, sebab bagi menyembuhkan penyakit itu apa? Ubat. Maka ubat tu pula kadang-kadang kita tak pandai cara guna ubat. Kita berhajat pula kepada doktor. Tadi panggil bomo. Itu panggil apa tu? Itu panggil asbab duniawi. Apabila tajrid, dia tinggal terus. Tu pantai mengkupaskan, tinggal terus. Usaha asbab tak mau. Sakit dari Allah. Bila sakit dari Allah, nak berlaku sakit ada sebabnya juga. Sebab itu, sebab ini lahirnya sakit. Bila sakit itu daripada Allah, hakikat daripada Allah melalui sebab, maka dia tinggal sebab tu. Hanya kembali pada semata-mata Allah. Apabila juga sakit, menghilangkan pun siapa yang menghilangkan? Allah. Akidah kita di situ. Maka di samping hilang tu pun dia ada asbabnya. Asbab daripada ubat, asbab daripada usaha mengubatkan. Maka tajrid tu tinggal tu. Tak asal gitu. Jadi kalau orang makan tinggi tak payahlah. Seperti Ayub alaihissalam, tengok dia sakit hingga sampai isteri itu bertemu dengan satu doktor, satu tabib bohong. Maka dia memberitahu pada suami, kata dia jumpa seorang bijak pandai dalam mengubat. Maka dia bertanya supaya mengusahakan suaminya. Apabila balik cerita kepada Nabi Ayub alaihissalam, Ayub marah pula. Kalau kita kan ada orang nak usaha, orang tanya kata mujurlah. Nasib baiklah. Ada pula orang nak usaha percuma. Atas nama kesian belah nak usaha, dia bijak pandai dalam medan tu, dia nak usaha, kita tu rasa nasib baiklah, suka hatilah.
tapi dia marah. Hingga sampai dia dia bersumpah, demi Allah, jika sekiranya aku diberi sembuh oleh Allah, aku akan pukul kamu 100 kali pukul. Begitu nah. Itu dia makan tak apa tu. Dia Nabi, dia Rasul. Jauh kan kita nak. Kamana kata isteri, kalau engkau tak mau kepada ubat, engkau berdoa sendiri dengan Allah. Kata Ayub, aku malu nak minta kepada Allah, aku malu. Sebab apa malu? Aku teringat bahawa aku dah sihat lama. Sakit hanya berapa hari saja. Malu. Ini orang makan tu kita sebagai dengar cerita kisah mereka itu. Sebab mereka itu menjadikan uswah, menjadikan teladan, contoh kepada kita umat. Paling kurang boleh buat ambil sabar bagi kita. Kita berlaku kesusahan, berlaku kemalangan, berlaku keuzuran itu ini, kita tengok kepada hamba Allah, pilihan Allah. Mereka itu kekasih Allah, sedangkan keuzuran mereka lebih pada kita umat berganda-ganda kan. Itu di antara. Kalau agama pun kita jadikan contoh. Tapi kita tak sampai ke situ, kita duk maka asbab. Maka asbab. Bila sakit, carilah ubat, carilah periksa doktor, usahakanlah. Dan Nabi pun SAW pernah ditanya, ana tadawa ya Rasulullah, bisakah? Kata sini tanya kata, bolehkah, dapatkah kita berubat? Ana tadawa. Dia jawab tadawau. Dia guna dengan bentuk amar, tadawau. Maka sini ni orang mengaji dalam kaedah fa amma asa amma lil wujub. Kalau kita mengaji usul fiqh, bermakna kata wajib kita kena berubat. Ambil zuhir daripada tadawau, ubatlah. Jadi amma lil wujub, asal belum tilik pada lain, artinya wajib ubat. Patut ada pula kata ubat ini bukan semata-mata yang wajib. Ada setengah kata amma situ lin nadbi, ada pula kata amma lil ibahah, artinya bisa. Kalau tak mau berubat pun tak ada apa-apa. Sini kata lah tak ada apa. Tapi kalau nak berubat pun bisa. Itu amal lil ibahah. Lepas tu kalau nak kata wajib pun sah, nisbah dengan orang yang tak tersabar dari. Kerana sabar merupakan wajib, tak tersabar itu haram. Jadi dengan sebab sakit kamu tak sabar, ini jatuhlah haram, wajib kamu berubat. Terus jadi nisbah martabat manusia lah, dia tak sama kan. Kalau kata sunat pun kita tilik pada banyak lagi manfaat untuk masyarakat ramai. Sebanyak ramai ke ramai? Ramai juga. Abang dengar ramai-ramai. Ya itulah tanya bahasa Aceh itulah. Tanya bahasa Aceh lah, ramai-ramai. Ramai-ramai. Bahasa Aceh ramai-ramai. Bahasa surat ramai. Bahasa petani ramah. Ramah. Itu dia nah. Baik. Itu. Jadi maknanya kedudukan kelas kita manusia, walaupun manusia yang sama Bani Adam, tetapi kelas batin dia tak sama. Orang ini kesabaran dia tinggi martabatnya, ada yang ni kurang martabatnya. Maka ni sebah-sebah begitulah. Kalau orang bawa pada tak tersabar, dengan keadaan sakit begitu bawa tak tersabar, lagi pula bawa pada kata tidak redha dengan qada, itu wajib ubat. Tapi nak sebah dengan orang yang dia ni adalah manfaat bagi orang ramai. Bila dia keuzuran, jadi orang panggil kata terjejah pada orang ramai, sunat ia berubat untuk orang ramai. Bagi dia tak payahlah dia suka dalam sakit pun dia suka. Dia uzur, dia suka dalam uzur, dia sedap dalam uzur. Tapi untuk dia, tapi untuk orang ramai, maka dia khairun nas man yanfa'u lin nas. Itu sunat dia berubah. Tilik kepada ini lebih aula. Tilik situ. Tapi secara umumnya
Bisa. Bisa. Nak berubat pun bisa, tak mau pun bisa. Arti tidak ada salah kalau tak mau berubat pun, nak berubat juga pun tidak ada salah. Itu pada asalnya. Bukan menjadi wajib. Nah, itulah di antara lain. Baik. Maka pada asal tajrid itu apa dia? Tajrid zahir saja, iaitu tarkul asbabid dunyawiyah wa kharqul awaidil jismaniyah. Artinya tinggalkan segala sebab duniawi dan mencarikan segala adat jismani. Mencarinya sini panggil luar biasalah. Seperti kata tak makan tapi kenyang. Dia panggil kata amrun khariqul lil adah. Bahasa kita juga kata perkara yang mencarikan adat kebiasaan, panggil luar biasa. Nah, hilang dengan tidak ada usaha. Nah, sakit dengan tidak tahu sebab, luar biasa. Usaha tak hilang, tak sembuh, sampai masanya hilang dengan tidak usaha, luar biasa. Itu panggil mencarikan adat. Nah, tu macam tu. Kalau berlaku dia orang-orang wali Allah, panggil karamat lah. Nah, berlaku dia orang-orang yang soleh, panggil ma'unah dari Allah. Panggil ma'unah dari Allah. Tapi kalau orang-orang Nabi tu juga, panggil apa dia? Mukjizat lah. Itu dia. Nah, baik. Lepas tu ada juga hak luar biasa. Tapi hak luar biasa lagi tu, sekaligus nampak macam karamah, tapi sebalik tidak. Istidrak itu dia ditakuti tu. Para awliya illah, sebab itu dalam dia aman, dalam dia apa, dia takut kepada yang tu. Dia anggapkan karamah, tapi takut hakikatnya istidrak. Itu takut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebab tu mereka kata al-istiqamatu khairum min alfi karamat. Kita istiqamah, kita tetap teguh di atas satu-satu amal walaupun sedikit, itu lebih baik dari 1000 kali karamat. Tidak nak jaga hati lah tu, nak jaga kesucian hati. Kerana kadang kalau kita ni, bila kita banyak amal ibadat, banyak zikir dan sebagainya, kadang-kadang Allah ujikan dengan beri perkara luar biasa. Ini bima takut kita memandai pada situ. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya kami ni fitnah nah. Kamu tidak kerja buat, kamu banyak zikir tapi kenyang. Ada orang zikir boleh 1000, tak payah makan lagi. Kita ingatnya bila zikir tu kenyang, esok tak mau makan, zikir lagi, zikir. Kita aku tak payah makan. Ini innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini ujian daripada Allah ni. Sungguh kamu dapat luar biasa sebagai pertolongan dari Allah. Untuk kamu zikir, untuk kamu ibadat pada Allah, Allah tolongkanmu dengan bahawa tak perlu pada makanan zahir lagi, kenyang. Ini jangan kamu berhenti dengan kerana itu, jangan. Teruskan. Itu baru tengah jalan, baru tu di sambilan jalan, bukan sampai lagi. Jangan kamu berhenti. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebagaimana Harut dan Marut, bila dia nak ajar ke ilmu sihir, ingat kata ini fitnah. Jangan kamu tupu pada tu. Kita amal berlaku perkara luar biasa. Jangan kita mau kepada yang tu. Ini ujian dari Allah. Itulah kata kita istiqamah. Sebab kadang-kadang ada saudara minta amalan apa yang patut dia amal. Semua kita dah amal, kita istiqamahkan. Kadang-kadang temuannya minta amal satu. Ada tanya begini, ada ayat yang elok-elok untuk saya. Semua ayat tu elok, tak ada ayat yang tak elok. Mana ayat yang ni elok, yang tu tak elok pula? Kalamullah elok, yang tak elok tu kita. Yang tak elok tu hati kita. Bila tahu kata ni amal ni murah rezeki, maka yang ni masa lebih elok itu kita. Semua ayat Allah meliputi dalam Al-Fatihah. Kadang-kadang tanya ayat apa sesuai untuk saya amalkan. Kamu tak ingat ke Fatihah?
ingat kekalkan yang tu. Ya. Jadi rasa biasa saja pasal kita selalu kan Fatihah ni. Walhal semua makna ayat Quran terkandung di dalam makna Fatihah. Itulah. Ini apa tempat nak menyatakan tadi, iaitu kadang-kala kita yang belum sampai ini, hati kita tu suka kepada tinggal segala asbab. Itu jangan bila Allah lantik letakkan kita pada asbab bala usaha, kita tetap teguhkan di dalam usaha itu. Kalau kita mari teringin kepada nak tajrid, ini panggil syahwah, keinginan nafsu itu. Kita teruskan dalam usaha. Begitulah kita kerja apa tanggungan kita hadapkan yang tu. Tapi dengan syarat jika kerjaan itu adalah yang halal pada syariat. Maksudnya ni ada cara ni. Tapi kalau bila dibentangkan dengan syarak, kerjaan ni kerjaan yang haram pada syarak, itu mesti kita usaha cari jalan supaya tajrid darinya. Itu mesti. Kita menego barang yang salah pada syariat. Masalah walaupun undang-undang kita dilepaskan, dibebaskan, tapi ini salah dengan syarak. Hak tu mesti kita usaha supaya kita asingkan daripada kerja itu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan kerja saya daripada yang tak halal kepada yang halal. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Kata dia jadi kabirik tu. Ya Allah, aghnini, mencukupi, memadailah akan aku dengan yang halal dari yang haram. Kan kadang-kadang orang ni dah hak halal dah banyak, tak cukup lagi. Bernego sudah dapat hasil untung, tak cukup lagi menego, sanggup lagi menego barang yang haram pula. Ni kita doa kan. Allahumma aghnini bihalalika an haramik, daripada yang haram. Itu mesti kita kena tajridkan dari itu. Yang kita dah bicara di sini ialah masalah yang halal, yang baik. Maksud kita di sini. Maka bermula tajrid zahir, itulah dia. Dan tajrid batin itu apa pula? Iaitu tarkul alaiqin nafsaniyah wal awaiqil wahmiyah. Artinya tinggalkan segala persangkutan hati. Zahir tidak ada sangkut, tapi hati itu masih sangkut. Tinggalkan segala persangkutan hati, alaik an-nafsaniyah, dan segala halangan awaik wahmiyah yang terperasan-rasan pada hati saja. Ni faham tak? Faham tak sini? Perasaannya apa Salih di sini? Mari nampak-nampak khayal-khayal dalam perasaan begitu berjaya, perasaan ini untung. Sini panggil apa? Waswas ni kekacauan. Waswasah syaitaniyah, ada orang panggil kacau, kekacauan syaitan. Khawatir kelakar Arab pula. Jadi kalau khawatir kita terjemah Melayu di sana, lintasan hati. Kalau nak dibandingkan macam kita panggil apa sini, di langit ada la. Sini panggil apa? Panggil apa tu di langit la. Apa? Hayalan tu daripada Arab juga tu. Khayal. Arab kata khayal, tapi kita guna Melayu kha banyak sekali ditukarkan jadi ha. Betul tak? Khasnya ada cakap hasnya, itu dah. Itu daripada Arab tu. Bila terjemah betul-betul khas artinya tertentu. Khasnya, khususnya Arab semua tu terjadikan Melayu. Khususnya tertentu kepada yang tu, tidak pada yang lain. Manakala khayal kalau asalnya bayang-bayangan, terbayang-bayang dalam hati kita, terbayang-bayang, terpanggil terkhayal. Maka begitu juga khawatir, terlintas-lintas dalam hati. Orang petani panggil terlintas-lintas dalam hati. Itu khawatir. Khayalan, terbayang-bayang.
Jadi kalau nak banding hak zahir dapat dengan mata kepala macam kilat. Panggil apa sini? Panggil kilat lah. Kilat. Lah. Cuma dalam istilah kalau lah sekaligus tu dia panggil hajis. Bila agak panjang sikit panggil khatir. Bila jamak khawatir. Saya berkhawatir. Tak arak capur dah tu. Saya berkhawatir. Saya terperasan di hati. Tu terpanggil perasan juga tu. Mana terbanyak-banyak sekali saya panggil tampak dalam hati tu. Oi susah nak nak apa dia? Nak menyamakan bahasa tu dulu. Tu dia panggil halangan. Halangan. Cakap ada halangan. Ada terhalang. Bila kita berjalan ada halangan. Yang menghalangkan. Apa dia? Hambatan. Hambat halau tu lah. Tu hambat. Kalau orang petani hambat artinya halau. Hambat keluar. Halau. Tu hambat petani. Halangan. Yang terhalang. Kita nak pergi, terhalang, tak boleh nak pergi. Tak ada. Mana Arab pula. Mana yang menegahkan. Sebab tu kalau mengaji dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebut aqawatul mawani'. Hak tu yang menegahkan. Ini aman apa dia ni? Aqabatul awaiq, yang menghalangkan. Kadang-kadang kita nak buat terhalang, tak boleh nak buat. Dekat dengan mana? Mawani' itulah. Tu maknanya. Maka dalam hati tinggalkan segala persakutan hati dan segala halangan yang terperasang pada hati. Kalau kedah guna tak perasan? Perasan guna nah. Guna kedah. Guna. Baik. Panggil perasan lah. Kalau Terengganu pun guna, tapi pun tak perasan. Dia guna macam tu. Dia daripada biasa lurah Terengganu. Kalau NG dia jadi apa nak, kalau N saja dia NG kan. Jadi ngo. Dia cakap jadi ngo. Tak perasan. Tak perasan. Gitu dia lurah Terengganu. Kalau Kedah tak perasan, sama dengan tani, cuma lahjah tani tu dia banyak keimalah perasa, tak perasa. Tak perasa. Macam tu. Baiklah, cuba renungkan dari segi bahasa. Kalau tak kurang faham dari segi terjemah, pulang kepada Arab tu. Ataupun engkau katakan, saat ni satu perkataan, boleh juga dengan kata begini, atau engkau katakan, bermula tajrid zahir itu ialah tinggalkan barang yang membimbang dan mengganggu. Itu atas tafsir ataupun muradif. Membimbang, faham tak membimbang? Fahamlah. Mengganggu, faham juga. Mai dua sadah. Tak apalah. Iaitu tinggalkan barang yang membimbang dan mengganggu ia akan anggota daripada taat kepada Allah. Apa perkara pekerjaan yang mengganggu kita dari taat, kita tinggalkan. Itu tajrid. Hak ni mudah faham sikit. Yang panggil tajrid. Apa pekerjaan yang nak mengganggu kita dari ibadat, taat kepada Allah, tinggal. Dengan sebab berniaga inilah menyebabkan aku ni tak sembahyang, tak apa. Terus mengganggu kan. Walau pekerjaan berniaga ini masuk dalam perkara yang digalakkan pada syarak, pada agama, tapi mengganggukan kerjaan. Macam tu. Dan tajrid batin itu iaitu tinggalkan barang yang mengganggu ia akan hati. Beza situ. Ini mengganggukan daripada taatkan Allah, ibadat zahir. Tajrid itu iaitu tinggalkan barang yang mengganggu ia akan hati. Mengganggu dari apa? Mengganggu dari hadirnya hati serta Allah. Hudur dia panggil, dalam istilah panggil hudurul qalbi. Kan kita ni walaupun pada zahir duduk diam begini, tapi hati senantiasa hadir kepada Allah. Tiba-tiba bila kita ada gangguan yang menegahkan daripada hadir hati, dengan sebab itu maka dia tinggalkan perkara yang mengganggukan hati daripada hadir kepada Allah.
Itu panggil tajrid. Nah, dan tajrid keduanya zahir batin semua sekali, iaitulah menunggalkan. Kalau kitab dulu, zaman dulu, dia tulis menunggal, dia tidak masuk ke huruf waw. Jadi kesamaran lah. Kalau meninggal pun macam tu, menunggal pun macam tu, menanggal, tu kitab dulu, tu kitab lama dia susah kita nak baca. Nah, kena bahajak pada kena masukkan harakat. Menunggal, meninggal, menanggal. Tahu mana satu. Lalu tu untuk mudah kita faham, masukkan waw supaya tak ada syubhat dengan meninggal ataupun menanggal. Arti lain-lain semua kata. Menunggal. Tunggal tu lah. Nah, mana esa lah. Mengesakan. Mengesakan. Menunggalkan. Allah Maha Tunggal. Cakap kat sini. Allah Maha Esa Tunggal. Tu. Allah Maha Esa arti tunggal. Daripada berbilang. Tunggal. Orang petani juga panggil kalaulah apa dia tu binatang umpama burung selalu dia bertelur 2 biji biasanya begitu, tiba-tiba hanya keluar 1 biji saja, 1 ekor anak saja, orang panggil anak tunggal, orang petani panggil. Begitu juga binatang kambing biasanya ia berkembang kan, ada 2, 3 paling kurang 2, tiba-tiba seekor anak tunggal, panggil macam tu. Mana kata tajrid pada keduanya iaitu menunggalkan hati dan acuannya. Sini cakap dah. Acuan cakap dah sini. Macam kalau kita nak buat kuih, ada macam-macam bentuk, kita masuk ke di dalam. Cak apa sini? Hoi, ada banyak tu. Kalau Arab panggil qalab. Kita nak Allah Akbar. Kita nak kuih itu berbentuk macam mana? Kita masuk ke dalam, saya nak panggil acuan. Satu bekas. Cetak. Cetak. Tak cetak. Ya, acuan pun faham. Patuh hurailah. Jadi kita ada suatu bekas. Kita bekas dulu. Bekas dengan kita ukirkan bekas itu, kita buat seni macam-macam kan. Bila kita masukkan kuih, maka dia keluar bentuk macam-macam bunga. Tu dia. Pencetaknya panggil juga. Jadi macam cetak kitab lah. Itu dia kita boleh bahasa. Pencetakan panggil. Acuan pun faham. Iya. Maka kita ini hati dia terletak di dalam dadanya. Sini kata, tadi kata dada. Maka dada hati jasad kita ni merupakan acuan. Itu dia. Bahasa Kedah acuan juga. Qalab Arab panggil. Qalabnya acuan. Baiklah. Itu makna tajrid. Semua sekali zahir batin arti menunggalkan hati dan acuannya, acuan hati, yakni hurai semula, yakni jasadnya. Tu acuan, jasad merupakan acuan, hati merupakan barang yang di dalam acuan itulah. Kadang-kadang orang muda-muda sekarang tak nak faham tu acuan. Kalau kita di petani bakal sebut acuan tu, kadang tak nak faham. Sebab orang sana banyak guna bekas sekarang. Bekas. Ya. Baiklah. Bagi menunggalkan hati dan acuannya, yakni jasadnya tu, menunggal bagi semata-mata Allah Subhanahu wa taala, itu panggil tajrid yang dimaksudkan. Oleh yang demikian, kalau kita tak sampai di pangkat itu, belum kita sampai di kelas itu, tak usahlah kita cita-cita ke situ. Hanya serah kitanya kepada Allah, kita tetap dan tekun istiqamah atas apa kerja yang telah kita kerjakan. Asal syaratnya kerja itu yang halal di sisi syarak. Kerja buat harian yang halal di sisi syarak. Kita jadi ahli tukang, pertukangan, ia
tetapkan, tekunkan. Kita ahli bercocok tanam, ya tetap tekunkan, kerana ini adalah digalak pada syarak kan. Kalau tercakap sebab fadai, kelebihan bercocok tanam bukan main. Sekalipun kita menanam sesuatu pokok, walaupun pokok itu tidak kita dapat ambil manfaat dengan buahannya, tapi boleh ambil manfaat dengan teduhannya, bayangannya. Orang lalu lintas, apabila sampai di satu tempat perjalanan dalam panas, temu pokok, bernaung di bawah pokok. Berapa kelebihannya kepada si penanam itu? Itu kelebihannya. Paling tidak manusia pun binatang-binatang, dia terbang pergi, panggil apa? Jak, hinggap. Panggil apa? Hinggap. Panggil hinggap juga. Burung terbang pergi, hinggap di atas pokok yang kita tanam. Kebajikan dapat pada si penanamnya. Ini kalau nak bercakap dari segi fadilah. Oleh itu kita kerja bercocok tanam, tanamkan. Sebab itu kalau tidak ada perlu kepada potong, jangan potongkan, biarkan. Kecuali darurah berhajat pada potong, kita potongkan. Kerak, tebang. Kalau tidak, biar. Paling kurang, burung. Kalau tidak apa, buah dimakan burung. Walaupun manusia tak makan. Itu kelebihan dari segi bercocok tanam. Kalau kita tanam padi, bersawah, padi kita sudah berbuah, berbiji, tapi tak sempat kita potong, tak sempat kita ketam, diketam oleh tikus dulu, habis. Syarat kita, alhamdulillah ala kulli hal. Aku agak rezeki manusia tapi tak jadi rezeki tikus. Alhamdulillah, kebajikan. Jangan kita memaki-maki celoban tikus ni itu habis ya benar. Habisnya padi kita, habis dengan pahala kita. Dapat pula bala punya pasal. Ini susah sekali, mana kata hati orang sampai duduk situ. Hanya kita teruskan menanam, kita menanamkan. Rezeki dia, itu ya Allah Ta'ala menjadikan. Sudah sediakan lakum fayakun. Hati nak bisa apa aja tu? Mengaji medannya nak situ ya. Bukan arti sebut tak bekerja, bukan, tu silap faham. Mengaji tasawuf tak bekerja, bukan tasawuf tu. Malah. Ingat tahu ini maksud tasawuf nak membaikikan hati. Setelah kita dalam kerja buat, kita mengaji syariat untuk dan tahu halal, haram, zahir. Kerjaan kita mana yang halal, mana yang haram, makan, minum, mana yang halal, yang haram, itu syariat zahir. Tetapi medah hati kita, kadang-kadang kita nak pergi makan, makanan itu habis. Kita terasa macam mana? Sekaligus rasa duka cita kan? Orang petani kata kecil hati. Kecil hati, tapi cuba kita ingat kepada ini bukan rezeki aku. Sekalipun, tapi tiada buat sebab. Sebab kita nak pergi sana, nak pergi makan di sana. Tapi berlaku apa dianya, halangan di tengah jalan. Bila dalam keadaan halangan, tengok-tengok ada kedai nasi, madu makan nasi. Rupa-rupanya rezeki aku di sini. Walaupun tak ada kosak, tak ada niat di hati nak makan di sini, tapi Allah buat sebab jadi kerusakan. Bila rusak, nak pergi tak boleh. Kalau pada tengok, kedai nasi, masuk makan nasi situ. Dengan kopi, minum kopi situ. Sekaligus aku tak ada kosak, tak ada niat main nak makan di sini, tapi tersebab daripada kerusakan kenderaan, mobil dan sebagainya, menyebabkan makan di sini. Tengok. Jadi kalau hati sampai, alhamdulillah ala kulli hal. Kan? Inilah macam mana hati Nabi siapa situlah duk mengaji ilmu ni. Sekali silap faham, pergi ke lain, faham lagu lain. Kadang-kadang dikatakan sufi itu salah, itu sesat, ini jangan. Silap faham tu. Itu dia maksudnya apa? Dia panggil ihsan, nak mengelakkan lagi. Nak mensempurnakan akidah yang telah sah, nak mensempurnakan ibadat kita, kerja buat kita yang telah sah, telah halal, nak menyempurnakan, ada ihsan. Itu maksud, faham situ dulu. Lepas tu bagian-bagianlah cara percaraan dia, ada dalamnya, ada yang tinggi, martabatnya, rendah, itu masing-masing lah. Setiap ilmu begitu ada. Baik. Ini nak menyatakan bahawa tajrid, apalagi asbab,
sampai di sini intaha, habislah nakalan daripada kita Iqazul Himam bagi Syekh Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Nampaknya kena tamatlah setakat itu dulu. Dan kata syarah rahimahullah, sebab tu yang paling pentingnya ilmu ini ni kita khususkan kepada orang-orang yang tua, kepada adik-adik sebagai mendengar. Kita ambil bahagian mendengar, sama ada faham tidak faham pun kita boleh kelebihan mendengar, kerana mendengar ilmu syarak. Maka kita orang yang sudah menekatnya ni, itu perlu sekali untuk membaiki. Tu dia. Kerana adik-adik ni dia pengen kata masih kanak-kanak. Kalau kita kata jarak masa depan tu masih berpanjangan lagi. Kata kita sebagai kata tanamkan kepada adik-adik itu supaya mereka bersemangat dalam menuntut ilmu, bagai-bagai ilmu. Kerana harapan masa depan kan. Itu dia. Adapun tapi belum tentu ini bercakap dari segi sahabat-sahabat dan ghalib saja. Tidak nafi ke bahawasa kadang-kadang kita taruh harap kepada anak cucu kita, tapi kadang-kadang dia tinggal kita terlebih dulu kan. Itu saat tu kembali pada Allah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Baik. Maka sampai di sini tu masa ada lagi? Tak ada dah. Cukup dulu sekadar ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa liazwajina wa liauladina wa lidhurriyyatina wa limasyayikhina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة